Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat imam, para pengurusi jawatan kuasa Masjid Al-Ikhlas Seksyen 13 Shah Alam yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para immah, para masyayikh di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dapat bersama-sama berjamaah salat subuh dan diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala masuk di dalam tahun yang baru, iaitu tahun Hijrah 1445, iaitu dengan ucapan kullu amin wa antum bil khair, yang insya-Allah kita harapkan pada tahun yang mulia ini adalah menjadi asbab atau tahun yang insya-Allah diharapkan mendapatkan istiqamah, amal ibadah kita semakin tinggi dan semakin besar, dan kita diberikan peluang untuk bertaubat dari segala kesalahan-kesalahan lampau, dan yang terutama mendapatkan insya-Allah husnul khatimah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, selawat dan salam dicurahkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan penghijrahan baginda sallallahu alaihi wasallam telah menjadi titik perubahan bersejarah bagi dunia ini, di mana Islam memulakan iaitu dakwahnya yang signifikan dalam bentuk terstruktur, merubah peradaban, merubah dunia, yang sehingga pada hari ini kita dapat lihat kesannya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, maka sesuai dengan permintaan daripada pihak masjid untuk menerangkan tentang hijrah pemikiran dan juga jiwa kita sempena, iaitu awal Muharram pada tahun hari ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, jadi sudi untuk saya jelaskan dahulu iaitu tentang iaitu sejarah ataupun sedikit kalender, sedikit pengenalan tentang kalender hijrah. Orang yang tidak menelusuri nusus ataupun nas-nas Al-Quran dan Sunnah, mungkin bagi dia tidak ada keistimewaan. Apapun bulannya tak ada keistimewaan kecuali bulan Ramadan sebab bulan puasa. Mungkin bagi dia seperti itu, atau mungkin Syawal kerana raya, Zulhijjah kerana masuknya bulan Zulhijjah ini berarti pergi haji, misalan dia. Jadi dia hanya melihat bulan tersebut pada ibadat yang terkenal di dalam Islam. Itu misalannya. Sehingga kan dia mungkin berperasaan atau bersangka bahawa hari-hari atau bulan-bulan yang lain ini tak ada keistimewaan, sama je. Kalau nak kata puasa sunat Isnin dan Khamis, dah cukuplah. Selain itu tidak ada signifikan bagi dia. Ini adalah suatu kesalahan. Kerana apa? Kerana nas ini bukan hanya yang terkenal, tapi nas ini adalah apa yang termaktub dan difahami. Bagaimana kita istinbat hukum itu adalah sesuai dengan metodologi usul fiqh untuk memahami nusus dan melahirkan iaitu suatu hukum, suatu ketetapan. Memang benar di dalam sejarah Islam, kalender hanya wujud setelah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dipanggil ketika zaman khilafah yang dikenal sebagai Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, di mana hijrah pada waktu itu istilah dia mengambil
Jadi dia kena ada kalender. So kita nak start the year berapa, tahun berapa. Jadi Sayyidina Umar kata kita mulakan dengan mula jejak langkah hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam atau umat Islam ke Madinah. Sebab itu mula daripada tahun hijrah itu dihitung sebagai satu after hijri, second after hijri. Dia panggil AH dalam bahasa Inggeris. Sebab dalam agama Kristian yang pada waktu itu sudah tersebar kalender Kristian, kerana mereka mendominasi dunia ini pada waktu itu, jadi mereka mengkonstruk kalender mereka adalah mula daripada kelahiran Nabi Isa alaihissalam, yang mana of course kita mengkritiknya kerana mereka menamakan sebagai mula tarikh Masihi sebagai AD, dipanggil after Dominion. After Dominion, kenapa dia panggil Dominion? Dominion tu maksud dia setelah tahun ketuhanan lah, kerana mereka percaya Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan. Contoh dia, na'udzubillah min zalik. Tapi sebelum AD dipanggil dengan BC, before century, yang kita tahu. Jadi dari mula, contoh dia Aristotle 300 years before BC, and then semakin lama semakin sikit, semakin lama semakin sikit, Plato, Aristotle, and then 50 tahun, 60 tahun BC contoh dia. Lepas tu zaman Nabi Isa alaihissalam, maka setelahnya dipanggil AD. Okay. Islam pula sebelum hijrah dipanggil, contoh dia 4 tahun sebelum hijrah. Beberapa kejadian yang berlaku di Mekah, 10 tahun sebelum hijriah, 40 tahun sebelum hijriah, kan kita panggil macam tu, sebelum hijrah. Setelah hijrah dipanggil AH, after hijri. Kan, ini kalender dia. Okey, kalender kita pada hari ini adalah 1445. Walaupun tahunnya bertambah, ia tidak memberi signifikan, melainkan ada nusus-nusus yang jelas menunjukkan signifikan dia. Dan di manakah signifikan dia? Hadirin wal hadirat hafizakumullah, di dalam hadis Nabi SAW disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala bahawa annahu ruya, sesungguhnya dia diriwayatkan daripada Hafsah radhiyallahu anha anin Nabi SAW, daripada baginda SAW, qala, yang bersabda, man sama akhira yaumin min dzilhijjah wa awwala yaumin minal muharrami ja'alahu Allahu lahu kafarata khamsina sanah wa saumi yaumin minal muharram bi saumi salasina yauman. Jadi ini tersebut dinukil oleh Hamzawi dalam kitab Nafhatin Nabawiyah dan juga Al-Alama Al-Ajhuri dan lain-lain. Maksud dia iaitu barang siapa berpuasa pada hari terakhir di kalangan hari terakhir di hari bulan Zulhijjah, berarti semalam, dan berpuasa pada awal hari daripada bulan Muharram, Allah SWT menjadikannya sebagai kafarah selama 50 tahun, dan puasa satu hari daripada bulan Muharram adalah sama seperti puasa 30 hari. Okey. Sama ada sahih atau tidak hadis ini saya tidak tahu, tapi yang disebut di sini adalah diriwayatkan oleh Imam Qarafi di dalam risalahnya yang ia letak untuk membahas tentang hari Asyura daripada Al-Hafiz Ibn Hajar, wa annahu, dan dia meriwayatkannya bisanadihi, dengan sanadnya, fi saumi Asyura, pada hari Asyura, daripada Hafsah radhiyallahu anha. Dan ini yang disebut di dalam kitab Kanzun Najahi wa Surur, di dalam footnote dia dan lain-lain. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berarti hari awal daripada bulan Muharram ini adalah satu hari yang mulia. Dan kita tahu, tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat hafizakumullah, dalam banyak nas, di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan di dalam banyak kitab-kitab yang lain, dalam hadis juga, menjelaskan atau meletakkan bahawa hari Muharram ini adalah hari yang mulia. Kenapa? Bulan-bulan Muharram ini, hari Muharram ini hari yang mulia adalah kerana berdasarkan pada iaitu Ashhurul Hurum. Di dalam Al-Quran jelas menjelaskan tentang Ashhurul Hurum, iaitu bulan-bulan yang
yang mulia. Kerana apa? Pada bulan ini di kalangan orang Arab sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, mereka ini adalah nomad, orang yang berpindah, yang kemah, kabilah. So mereka memiliki budaya, kebiasaan, iaitu berperang antara kabilah. Kita tahu sebelum Madinah, penghijrahan Rasulullah SAW, Madinah ini Bani Aus dan Khazraj berperang lamanya. Dua kabilah ni memang tak boleh kawan baik lah, kan? Memang berperang sampailah kedatangan baginda SAW untuk mendamaikan dan menjadi ketua kepada semua. Jadi tak ada istilah Bani Khazraj, Bani Aus, jadi satu. Contoh dia, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Akan tapi di kalangan mereka tu diharamkan 4 bulan ini untuk berperang, dipanggil dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang. Apakah bulan tersebut? Pertama bulan Rajab, lalu dia berpisah. Yang kedua bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Al-Muharram. Nampak tuan-tuan? Jadi bulan Rajab, lalu lompat-lompat masuk bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Maka memang orang Arab mengikut ibadat yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, adanya haji. Sebelum Rasulullah SAW tu dah ada dah umrah dan haji itu dah ada. Dia panggil nusuk ni dah ada, di mana mereka bertawaf dan sa'i, yang nanti disyariatkan di dalam Islam dengan syarat dan rukun yang lengkap yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan sabdanya, khudhu anni manasikakum, ambillah daripadaku manasikakum, iaitu manasik kalian semua. Yang menariknya tuan-tuan dan puan-puan, Ashhurul Hurum itu tidak berhenti pada bulan Zulhijjah, bulan haji, selesai, tidak. Tapi disambung pada bulan Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan kita tahu kalau kita nak pakai ihram kan masuk bulan haram, kan? Masuk Zulqa'dah atau masuk Zulhijjah, kita mula pakai ihram untuk berangkat ke pergi ke haji, kan? Kalau orang yang nak berangkat haji, dan haji itu pada iaitu mula Arafah dan lain-lain lah yang kita dah tahu di dalam perbahasan haji. Dan orang berpulangan daripada haji adalah biasanya setelah haji, ada yang pada akhir atau pertengahan bulan Zulhijjah, tapi kebanyakan juga akan berpulangan pada akhir Zulhijjah atau awal daripada bulan Muharram. Betul? Maka Al-Imam Al-Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala, dia berkata dalam kitab Syiarus Salikinnya, dia buat suatu fasal khusus, iaitu segala sunat yang dikerjakan tak kala kembali daripada perjalanan. Lalu dia mengajarkan kepada kita, iaitu Nabi SAW apabila kembali daripada berperang atau mengerjakan haji, umrah dan lainnya, ada satu amalan yang sering diamalkan, iaitu selain bertakbir adalah kalimat talbiyah yang dibaca adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibuna taibun. Ini aibuna maksud dia apa? Yaitu kami ini adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Taibuna dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Abiduna dalam keadaan beribadah kepada Allah. Sajiduna dalam keadaan bersujud kepada lirabbina, kepada Tuhan kami. Hamiduna juga, iaitu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Cuba lihat doa yang dibaca oleh baginda SAW ini, atau disebutkan di dalam kitab ini, paling tidak ia memberi isyarat kepada kita bahawa inilah waktu kita berhijrah. Jadi manusia perlu kepada reason, perlu kepada suatu peristiwa yang memberi kesan kepada dirinya untuk dia berubah.
kita manusia dilahirkan dari segumpal darah, daripada daripada suatu perkara yang malu, yang hina. Okey, lahir dalam bentuk darah, daripada nutfah kepada darah, sekumpal darah, daging, lalu berbentuk manusia, ditiupkan roh menjadi barang yang hidup, bukan mati. Berbeza dengan pokok, tumbuh-tumbuhan, dia hidup dari segi biological dia, secara tumbuh-tumbuhan, akan tapi tidak memiliki roh. Tapi kita memiliki roh, dan kita dianugerahkan berbeza dengan binatang yang lain yang dipanggil dengan akal atau natik, rational animal, di mana kita ini dapat berfikir, dapat menganalisa, dapat merasionalkan, maka kita jadi manusia. Okey. Lalu apabila kita lahir, kita membesar, kita belajar, dan kita tahu diri kita juga memiliki nafsu, yang mana manusia ini berbagai-bagai jenis tingkatan dia. Ada yang memang dari awal menjaga dirinya untuk tidak melakukan maksiat. Ada yang terjerumus di dalam lembah maksiat kerana ketidaktahuan atau tidak mendapatkan pendidikan yang soleh ketika kecil di rumah, pengaruh lingkungan yang merusakkannya, sama ada dia memiliki pendidikan agama lalu dirosak oleh lingkungan. Ini adalah berbagai jenis manusia. Kita kena iktiraf perkara ini. Apapun itu, semua jenis manusia ini, keadaan yang berbeza-beza ini rata-rata berusaha untuk mencari satisfaction. Betul? Berusaha untuk mencari satu kepuasan. Kerana manusia memang tidak akan pernah puas. Cuma apakah kepuasan yang dikehendakinya? Ada orang mungkin penuh dengan hedonisme dan masih mencari, tidak menemukan kepuasan. Ada orang yang tidak mendapatkan kepuasan dalam mungkin pekerjaannya, obses dengan bisnes dia, sehingga meninggalkan perkara yang wajib, dan lain-lain. Dan semua perkara ini akan memerlukan kepada titik perubahan. Kepada jalan Allah, kembali kepada jalan Allah. Kerana nak tak nak, kita semua telah mengambil mithaq ataupun perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita ditiupkan roh kita ke dalam tubuh kita, iaitu pada alamul mithaq dia panggil. Iaitu firman Allah SWT, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian semua? Dan kita semua menjawab, qalu bala syahidna, ya benar, kami semua telah menyaksikan engkau adalah Tuhan kami. Kita semua, sama ada muslim tidak muslim, mukmin tidak mukmin. Bezanya, setelah kita meletakkan janji tersebut, kita lupa. Kita ditiupkan dalam keadaan kosong knowledge, bersih, clean state. Lalu semua orang membesar dan menentukan nasib mereka dari segi apa? Sama ada mereka ini beriman ataupun kufur, ahlul maksiat atau ahlul ta'at dan lain-lain. Dan pada satu titik ia perlu kepada mencapai keredaan Allah SWT, mencapai titik perubahan. Dan titik ini adalah satu peristiwa yang penting. Maka peristiwa ini macam-macam. Ada orang dia berubah kerana musibah yang berlaku kepadanya. Mungkin dia sebelum ni banyak buat maksiat dan lain-lain, lalu dia terketuk pintu hatinya dan dia berubah. Saya bagi contoh Sunan Kalijaga, Wali Songo. Sunan Kalijaga ni, dia ni anak salah seorang bupati. Bupati itu kira waktu zaman dulu tu hulu balang hebat lah. Lebih kurang macam tu, menteri lah. Jadi salah satu bupati. Tapi dia tak puas hati. Kenapa? Iaitu banyak orang miskin. Jadi yang bupati-bupati ni jadi bos, kan?
Orang kaya tetap kaya, orang miskin jadi miskin. So dia jadi Robin Hood. Robin Hood ni rompak curi dia orang bagi ke orang miskin. Baiklah Ustaz. Itu tak baik. Tetap tak baik kerana melakukan perkara yang diharamkan. Jadi kecerita dia bertemu dengan Sunan Bonang satu saat untuk merompak Sunan Bonang kat tengah jalan. Quta'ut Tariq dipanggil. Dia panggil Quta'ut Tariq, perompak. Ni. Lalu bila jumpa dengan Sunan Bonang, dia nak rompak Sunan Bonang. Sunan Bonang tahu dia ni pencuri. Dia kata, "Kau buat apa nak curi?" Dia tanya. "Aku curi ni aku bagi orang miskin." Contoh dia. Tak ada guna. Kerana apa? Engkau seolah-olah membasuh baju kau dengan air kecing kau sendiri. Nampak ni? Perkataan tu sahaja merubahkan diri Sunan Kalijaga. Dia terkejut. Seolah-olah hati dia terketuk dengan hikam. Hikam tu wisdom. Hikam ni wisdom dengan S lah kot. Wisdoms. Iaitu ada kalimat hikmah dia. Tersentuh hati Sunan Kalijaga pada waktu itu sehingga dia tanya kepada Sunan Bonang, "So, kenapa pula tak baik kan?" Dia kata, "Ya, seperti kau mencuci pakaian kau dengan air kencing means kau cuci macam mana, kau buat macam mana, kau rompak orang, kau bagi orang miskin, sebaik apa kau bagi orang miskin, tapi kau tetap merompak. Means it's still satu perkara yang diharamkan, perkara yang dilarang oleh Allah SWT, perkara yang ditolak oleh seluruh agama." Maka pada waktu itu Sunan Kalijaga tak terima lah. Bukan tak terima, terima maksud dia rasa macam ada benda yang tidak betul pada dirinya. Maka dia menuntut kepada Sunan Bonang untuk menjadi guru dia. Sunan Bonang tak nak. Dia kata, "Tak, kau tunggu sini. Kalau kau tunggu sini, kalau kau betul nak jadi murid aku, kau sabar, kau tunggu sini. Nanti aku datang ambil kau." Maka Sunan Kalijaga pun duduk di situ, tunggu di situ selama 4 tahun tidak pernah beranjak, menunggu Sunan Bonang yang dah terlupa. Ada orang kata, tak masuk akal orang boleh duduk situ 4 tahun. Wallahu alam sama ada dia duduk situ atau macam mana, tapi mungkin dia itu tinggallah kat situ, tunggu sampai Sunan Bonang itu datang. Ini bukan perkara yang tak masuk akal. Ini perkara yang jawas. Mungkin secara akal. Orang tu memilih untuk duduk di situ. Untuk apa? Menunggu. Kerana inilah orang yang telah merubah hidup dia. Ibarat dia, kita boleh tengoklah macam mana orang cinta artis pada hari ini. Datang daripada Korea, daripada Hollywood ke, dia sanggup tunggu dari pagi sampai malam dekat airport nak dapat jumpa. Kalau dekat negara barat ni, iPhone baru keluar ni, diorang sanggup queue, letak kemah lagi. Kan contoh dia. So, jangan cakap tak ada, ini mustahil. Benda itu boleh terjadi. Dan ini terjadi. Disebutkan di dalam banyak sumber membahas tentang kisah tersebut. Sehingga setelah 4 tahun baru Sunan Bonang teringat nak tengok mana pergi orang tu. Ternyata ada lagi. Menyebabkan dia berubah menjadi seorang yang sangat soleh. Dan Sunan Kalijaga ini termasuk yang dikatakan di dalam beberapa kitab sejarah, ikut Sunan Bonang ni pergi menuntut ilmu sampai ke Mesir. Sebab dalam riwayat Sunan Bonang ni pernah menuntut atau mengambil ilmu daripada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari di Mesir. Jadi di Mesir ni ada seorang ulama bernama Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, sangat terkenal dalam mazhab Syafi'i. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ini, dia ini merupakan guru ulama-ulama di Al-Azhar Al-Sharif. Mengarang kitab nama dia Fathul Wahab. Dari kitab Fathul Wahab inilah nanti lahirnya kitab seperti As-Sirat Al-Mustaqim
karangan Syekh Nuruddin Ar-Raniri, salah satu kitab terawal fiqh mazhab Syafi'i dalam bahasa Melayu yang kita jumpa pada hari ini. So sanad tu dah ada, the history, jejak langkah sejarah tu dah ada, tuan-tuan dan puan-puan. Cuma beza dia, kita nak kaji atau tak nak kaji, nak iktiraf atau tak nak iktiraf. Ini titik perubahan bagi sosok Wali Songo tadi, wali yang 9 tadi di Pulau Jawa. Maka pada hari ini kita dapat lihat bagaimana umat Islam, terutama selebriti, titik perubahan mereka adalah misalannya haji dan umrah. Mungkin dia ni orang biasa, lepas tu ternyata jadi terkenal kerana menjadi artis, dan artis ni industri dia mungkin pergaulan dia agak sedikit bebas, dengan mungkin dengan kurangnya beberapa perkara di dalam ibadat, di dalam Islam, kerana dia kena performance, dia kena mungkin tidak menutup aurat dan lainnya, dan menyebabkan mungkin mereka juga tahu bahawa mereka ingin di akhir hayatnya menemukan hidayah, jalan menuju Allah. So they need a reason untuk hijrah. Peristiwa apa yang boleh mengetukkan mereka? Karena mereka belum menemukan. Akan tapi ketika cukup harta dia, dah memiliki harta dan lain-lain, mereka pun mengambil kesempatan untuk melakukan umrah dan haji. Dan ketika dia dapat pergi haji, peristiwa haji ini merubah diri dia. Ini yang disebut, iaitu apa? Disebut sebagai haji mabrur. Apakah haji mabrur? Iaitu haji yang menyebabkan seseorang itu berubah dan istiqamah dalam perubahannya. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan, iaitu wa min alamati qabulil haji, termasuk daripada tanda diterimanya haji, tarku ma kana alaihi minal ma'asi, meninggalkan apa yang ada padanya daripada perkara maksiat-maksiat. Sebelum ni dia buat maksiat, dia bertaubat, dia berubah. Wa ayyatabaddala bi ikhwanihi al-batilina ikhwanas salihin, dia akan merubah daripada kawan-kawannya yang sebelum ini kawan yang tak baik kepada kawan-kawan yang baik. Sebab manusia ini ala dini khalilihi, dia itu berpegang pada pegangan sahabat atau kekasihnya. Maksud sahabat handai dia. Kalau orang baik dengan orang macam ni, perangai orang macam ni, dia ikut macam tu. Lebih kurang macam tu. Jadi contoh dia, tuan-tuan nak ke ada anak kawan baik dengan penagih dadah? Oh, takut diajak kan? Betul ke tidak? Kita pun takut. Logiklah. Maka kita pun kalau berkawan dengan orang yang kaki pergi masjid, kita pergi masjid lah. Kalau kita kawan dengan orang yang kaki dia pergi tempat maksiat, kita pun pergi tempat maksiat dah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Bi ikhwanihil batilin, digantikan dengan ikhwanan salihin, iaitu kawan-kawan, sahabat-sahabat yang soleh-soleh. Wa bi majalisil lahwil wal ghaflati majalisaz zikri wal yaqadati, daripada majlis yang penuh kelalaian dan kealpaan, berpindah kepada majlis zikir dan majlis kesadaran untuk mengingatkan diri kepada perkara yang baik. So hadirin wal hadirat hafizakumullah, yang ingin saya jelaskan di sini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi haji tersebut merubah seseorang. Ini yang menyebabkan kita kenal istilah selebriti yang sudah melalui penghijrahan. Contoh dia, dia dah melalui hijrah, dia dah berubah. Sebab hijrah tadi, daripada tidak baik kepada baik. So peristiwa haji tersebut merubah dia. Tapi tidak semua orang
dapat pergi haji. Saya tak dapat pergi haji lagi. Saya ustaz tapi tak pernah pergi haji lagi. Betul. Tak dapat rezeki pergi haji. Bukan rezeki fulus lah. Termasuk rezeki kesempatan nak pergi haji. Macam-macam halangan. Tak pernah dipanggil lagi lah oleh tabung haji. Itu contoh dia. Misalan dia. Dan lain-lain. Of course. Dengan kerjanya, dengan apanya. Jadi perlu kepada suatu peristiwa untuk merubah. Inilah yang diambil kesempatan oleh ulama, adalah pada setiap awal tahun, apakah kita tidak ingin untuk merubah diri kita, mengambil kesempatan muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah ni, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, maksud dia muhasabahlah diri kalian sebelum kita dihisab di akhirat kelak. Daripada hadis ini, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sebab itulah para ulama menyebutkan, termasuk Syekh Ahmad Zaini Dahlan dan lain-lain, jadi Mufti Syafi'i di Mekah Al-Mukarramah, menyebutkan, mengajarkan dan menyebutkan beberapa doa. Doa yang dibaca pada awal tahun, yang tentunya tuan-tuan dan puan-puan semua membaca pada semalam sebelum maghrib. Contoh dia, Allahumma antal abadiyul qadimul awwalu. Kan? Wa Allah, engkaulah zat yang penuh abadi, sedia ada, yang terawal. Wa ala fadlikal azim, dan atas keanugerahan engkau yang maha agung. Wa karimi judikal amim, dan kemuliaan pemurah, sifat pemurahmu. Hadza amun jadidun, ni tahun yang baru. Qad aqbala, yang benar-benar, ya ini berhadap, nak masuk tahun baru ni. As'aluka, maka kami semua atau aku memohon kepadamu, al-ismata fihi minasyaitani wa awliyaihi, iaitu memohon kepada engkau untuk menjaga kami semua pada tahun ini daripada syaitan dan wali-wali syaitan. Ini. Jadi pertama sekali kita mohon, kita jadikan awal tahun ini sebagai penghijrahan dari buruk kepada yang baik. Kalau dah baik, kepada yang lebih baik. Kalau dah sangat baik, biar jadi lebih baik. Dengan pertama sekali memohon Allah SWT menjaga kita daripada syaitan dan kuncu-kuncunya. Kuncu-kuncu syaitan ni termasuk sama ada jin atau manusia. Syaitan dah jahat, tapi ada manusia juga yang perangai dia jahat, mengajak kita kepada maksiat, mengajak kita pada perkara yang tak baik. Wal'auna ala hadhihi nafsil amaratu bisu, dan menjaga, iaitu pada diri ini daripada nafsu-nafsu yang mengajak kepada perkara yang perkara yang buruk. Wal ishtighala bima yuqarribuni ilaika zulfa, dan untuk aku ini bergiat pada perkara yang mendekatkan kepadaku, untuk mendekatkanku untuk menujumu dengan sedekat yang mungkin. Ya dzal jalali wal ikram. Jadi dari sini kita dapat lihat doa yang diajarkan untuk kita baca pada awal tahun, akhir tahun. Ini semua doa yang memberi isyarat kepada muhasabah diri. Jadi ia bukan suatu perkara yang dilarang atau suatu perkara yang bid'ah. Kerana ia doa, kita dituntut untuk doa. Tapi ustaz, kenapa kena doa tu? Tak, siapa kata doa ni saja? Ada macam-macam doa. Nak tambah doa silakan. Ada doa awal tahun ni macam-macam versi. Bukan kerana dianggap sebagai ibadah khusus, tak. Cuma orang awam perlu guidance, betul? Orang awam perlu guidance. So kita ajarkanlah doa yang termaktub, yang diamalkan oleh ulama. Contoh doa yang diamalkan oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan.
Mufti Syafi'i di Mekah. Doa yang diajarkan oleh fulan bin fulan, oleh ulama ini ulama tu yang terkenal kesohoran mereka dan kethiqahan mereka di dalam perkara ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini. Apakah bentuk hijrah yang kita harapkan pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang? Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Perkara yang paling berat dalam kehidupan manusia ini adalah serangan dan ujian pemikiran dan akidah. Terutama di negeri Selangor, metropolitan. Kita ni dekat metropolitan. Maksud dia, apapun yang terjadi di belahan dunia ni, yang masuk dalam dunia nyata dan dunia viral ni, social media dan lain-lain, Selangor ni biasanya negeri yang pertama sekali kecoh. Kami di Jawatan Kuasa Fatwa ni, negeri Selangor ni yang paling banyak isu. Terus terang, paling banyak isu. Sama ada dari bentuk akidahnya, bentuk fiqahnya, dan bentuk tasawufnya. Dalam bentuk akidahnya, semua jenis, dari hujung kanan sehingga hujung kiri. Masuk hujung kanan ni ekstremis di dalam beragama. Kerjanya duk kafirkan orang. Tu ada dekat negeri Selangor. Tak nampak kadang-kadang. Hari ni tak nampak lah. Sebab apa? Sebab jadi sensitif, duk mudah kafirkan orang. Kan? Jadi orang jadi tak suka, melanggar enactment. Enactment jenayah syariah, ada enactment dipanggil dengan enactment takfir, jenayah takfir. Kesalahan. Jadi orang yang duk kafirkan orang lain, ini adalah suatu kesalahan yang boleh didakwa. Boleh didakwa. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Enactment jenayah syariah, isu takfir. Itu satu di negeri Selangor. Yang kedua, sayap kiri, yang dipanggil dengan golongan kiri ini, iaitu golongan yang terlalu mudah pula, terlalu bebas pula, dipanggil dengan liberalisme. Perkataan liberal tu sebenarnya tak adalah buruk mana. Liberal tu maksud dia bebas. Kita semua kena liberalkan diri kita daripada maksiat, betul? Liberalkan diri kita daripada nafsu, betul lah. But yang dimaksud dalam hal ini adalah pemikiran yang mengajak kepada bebas berfikir dalam keadaan meletakkan semua orang ada hak yang sama untuk memahami atau mentafsirkan atau berpendapat terhadap nusus-nusus syarak. Sehingga kan muncullah orang yang menghalalkan yang haram, melarang benda yang halal, merubah hukum hakam syariat, mengajar kepada perkara yang jelas-jelas batil, dan mendakwahkan perkara yang jelas-jelas salah. Misalnya, kita dah tahu perkara itu adalah tidak boleh dalam Islam. Contoh dia, kerana berbebas berfikir, merubah maksud hukum syarak. Saya bagi contoh yang mudah. Aqimus salah. Dia kata, kita orang Islam wajib solat. Ya. Aqimus salah, dirikanlah solat. Dia pergi tafsir. Aqimus salah, dirikanlah solat. Jangan maknakan solat dengan ibadah bermula dengan takbiratul ihram dan tutup dengan salam. Fardu 5 waktu, bukan. Dia buka kamus, cuba buka kamus. Aqimus salah, dirikanlah doa. Kerana as-salatu dalam kamus ay ad-doa. Ini mufasir-mufasir ni salah tafsir. Saya hak berpendapat. Hak asasi saya berpendapat. Maksud firman Allah dalam Quran ini, aqimus salah, dirikanlah doa. So tak payah solat, cukup doa saja. Kalau orang nak baca macam tu, rusak habislah nas-nas Al-Quran dan Sunnah ini. Maksud rusak ni macam mana tuan-tuan dan puan-puan?
kita akan langgar banyak benda. Kita akan baca Al-Quran ni, macam-macam lah kita boleh pesongkan daripada makna yang telah difahami dan diberikan kefahaman oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, dan disepakati oleh para sahabat kepada tabi'in, dan tabi'in memasukkan di dalam akwal-akwal pendapat mereka yang diwariskan kepada tabi'in, dan dibukukan oleh ulama-ulama yang datang setelahnya dalam berbagai kitab, sama ada tafsir, sama ada fiqh, sama ada kitab hadis dan lain-lain, meriwayatkan perkara tersebut. Tiba-tiba datang ke abad kurun ke-15 ni, habis diporak-perandakan maksud-maksud tersebut untuk ditafsirkan ikut hawa nafsu masing-masing. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi penghijrahan kita di Selangor yang pertama ni pemikiran. Kalau ada di kalangan mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang mana sama ada berada di sayap terlalu kanan atau terlalu kiri, inilah waktunya untuk mengambil jalan yang tengah, middle way, jalan yang paling moderate, iaitu jalan yang dipanggil dengan ahli sunnati wal jamaah, iaitu kita memahami nas sesuai yang diajarkan oleh ulama, yang telah disampaikan kepada kita. Kita tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, tidak mudah mengkafirkan orang, tidak mudah membid'ahkan orang, tidak mudah mencaci maki orang, dan kita tidak terlalu ke kiri, tidak mudah semuanya halal, semuanya boleh, semuanya ikut hawa nafsu kita, ikut pemikiran kita dengan alasan bebas berfikir, tidak. Tapi kita perlu kepada petunjuk ilmu yang telah diwarisi oleh ulama-ulama sebelumnya. Ini tugas yang sangat berat, terutamanya di negeri Selangor. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Hijrah yang kedua adalah hijrah amal ibadat kita. Banyak di Selangor ini, mungkin orang-orang muda terutamanya, mereka merasa bahawa mereka terlalu muda untuk bertaubat. Tak apalah, muda lagi, bagilah, let them. Kadang mak bapak pun siap kata lagi, apa, he's young, she is young, he is young, let them explore. Cuba kalau tengah young and explore ni, tengah buat maksiat ni, huha tiba-tiba meninggal. Nyawa tidak dijemput umur 70-80 sahaja. Ada orang, saya ada kawan umur 40 awal dah kena sakit jantung. Umur saya 39, saat lagi dah masuk 40. Saya pun dah takut kena masuk jantung, sakit jantung. Sabtu lepas, cerita betul, saya mengajar kuliah subuh, tengah seronok berceramah ni, jantung saya rasa sakit lah. Saya pun macam tak boleh nafas. Muda lagi dah kena. Bukanlah sakit jantung, tapi sesak sikit lah. Ini contoh dia, baru sesak sikit. Saya teringat ni, ya Allah, Allah boleh je jemput diri saya ni yang umur 39 ni bila-bila saja, betul? Hadirin wal hadirat hafizakumullah. So kita sebagai mak bapak kena sentiasa ingatkan anak kita dari kecil untuk berada pada jalan yang betul. Kerana diorang mungkin tak sampai tunggu tua dah KO dulu. Dah dijemput dulu. Kalau diorang belum bertaubat, na'udzubillah min zalik, kita tak nak meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Alasannya dia masih muda. Yang penting dia setelah mukallaf lah, means setelah umur 15, tuan-tuan. Setelah mukallaf umur 15 tahun, berarti dia ini sudah dalam keadaan berkewajipan. Berkewajipan apa? Melaksanakan perkara yang wajib, menjauhi perkara yang dilarang. So kita kena start untuk mendidik mereka sebelum tu lagi, dan setelah itu supaya mereka istiqamah dengan jalan yang betul. Ia memang rintangan di dunia, terutama di Kuala Lumpur, di Selangor, di Shah Alam ni, Masya Allah, sangat berat.
But itulah tugas kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Kalian semua jagalah diri kalian dan juga keluarga-keluarga kalian. Firman Allah SWT. Amanah kita. Ini ibadat. Yang tak solat, kita kena ajak dia orang solat. Betul ke tidak? Yang buat maksiat, kena cuba dakwahkan mereka untuk berhenti buat maksiat. Susah Ustaz, kena cari momentum. Muhasabah awal tahun Muharram. This is a time for us untuk reflection, ibrah, muhasabah. Sebab itu kita ada rancangan di TV Al-Hijrah. Kami ada program nama dia Reflection. Yang ini bahasa Inggeris lah. Untuk reflection, merubah diri kita, betul? Kita ada di dalam Radio IKIM dipanggil dengan ibrah. Macam mana melihat satu peristiwa untuk ibrah. Macam saya sebut tadi. Takkan nak tunggu budak tu huha-huha tengah lompat-lompat seronok konsert, tiba-tiba lompat tak, kaki patah baru bertaubat. Hilang kaki tak boleh jalan baru nak taubat. Takkan nak tunggu macam tu tuan. Takkan nak tunggu nikmat yang Allah bagi ni Allah tarik baru kita nak bertaubat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. So kita kena sentiasa taubat. Kena ingatkan keluarga kita atau diri kita sendiri. Yang sebelum ni kita tak pernah solat tahajud. Inilah waktu dia. Kita boleh tahajud. Tak pernah solat 5 waktu. Inilah waktunya kita solat 5 waktu. Tak pernah membuat bayar zakat. Bertahun-tahun tak pernah bayar zakat. Ininya time dia bayar zakat. Qada zakat. Ada yang bayar zakat pun hari ini tak ikhlas. Iaitu bayar zakat. Maksud dia apa? Dia nak bayar zakat tapi yang dapat pulangan 50%. Baru nak bayar zakat. Sebab apa? Dapat 50% boleh buat CSR tu. Kadang bukannya dia buat dengan perkara yang betul. Suka hati dia je dia buat macam-macam. Kan? Contoh dia, ni nama dia bayar zakat dalam keadaan tidak ikhlas. Tak boleh. Dalam keputusan fatwa Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor tahun 2016, mana-mana individu ataupun organisasi NGO yang membayar zakat bukan kepada amil yang mendapat tauliah daripada ulil amri, iaitu dulu yang Maha Mulia Sultan Selangor, di Selangor ni, berarti bayar zakat dia tidak sah. Memang dalam kitab fiqh kata tak sah. Sebab orang tersebut bukan amil. Walaupun Ustaz, dia tu amil di negeri lain. Dia amil di negeri lain tapi bukan di negeri Selangor. So kita ni boleh tak saya bagi contoh? Saya bayar zakat kepada amil di Saudi Arabia. Saya duduk di Selangor, saya bayar zakat kepada asnaf yang bernama amil tapi di Saudi Arabia. Boleh ke tak boleh? Mana sah? Sebab dia bukan asnaf. Dia bukan amil, dia tidak ada tauliah di negeri Selangor. Ini. Kalau saya bayar zakat kepada orang miskin, itu bab lain. Walaupun dia mana berada, ini adalah kita panggil naklu zakat. Ini khilaf. Itu pun ada kondisi dia. Melanggar ulil amri dan lain-lain. Itu bab lain. Saya tak bahas bab tu. Ini kita sangka dia tu amil tapi dia bukan amil. Ada orang datang, saya amil tapi dia bukan amil. Kita bayar kat dia. Sah ke tak zakat kita? Zakat ni ada syarat dan rukun. Syarat dan rukun. Syarat dan rukun macam solat. Solat tak baca Fatihah, sah ke tak solat kita? Solat tak ambil wudu, sah ke tidak solat kita? Tak. Bila tak sah, berarti kita masih hutang solat, betul? Kita bayar zakat tak sah, berarti kita masih hutang zakat. Ini keputusan muzakarah, keputusan fatwa tahun 2016. Saya baru tahu semalam sebab mesyuarat. Baru tahu, ada. Sebab saya baru masuk, saya baru tengoklah apa fatwa-fatwa yang ada. Ada 2016. Ini. Jadi ini peringatan kepada rakyat Selangor. Kita bayar zakat ni ibadat, bukan suka-suka. Institusi, NGO, sekolah, madrasah di negeri Selangor. Jangan sempat nak ambil kesempatan nak bangun madrasah, kita tasahul, ambil suruh orang bayar zakat, boleh refund tax, kan? Ambil tax refund.
pengecualian cukai. Lepas tu kita gunakan, kita bayarkan kepada orang yang bukan amil, Majlis Agama Islam selain daripada negeri Selangor yang tidak bertauliah di Selangor. Macam mana? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini perlu ambil cakna kerana ini hukum hakam syarak. Ini waktu kita muhasabah diri. Tukar untuk tidak melakukan perkara tersebut. Yang ketiga, hijrah dalam tasawuf. Hijrah dalam akhlak kita. Mungkin sebelum ni kita memiliki perangai yang tidak baik, tabiat yang tidak baik. Yang namanya akhlak tu tabiat, sajiyah. Maka kita ambil kesempatan hijrah pada tahun ini 1445 untuk merubah budaya kita, akhlak kita, kebiasaan kita, tabiat kita. Susah Ustaz, saya dah tua, macam mana? Inilah waktunya kita rubah. Boleh, bukan tak boleh. Boleh. Jangan risau tuan-tuan. Orang yang kafir, yang jahat, yang tak baik pun boleh berubah. Dah tua pun boleh berubah. Takkanlah kita yang dah beriman ni, yang dapat hidayah ni, tak boleh berubah? Boleh. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Maka kita ambil kesempatan ini untuk merubahkan jiwa kita, tabiat kita menjadi yang lebih baik. Kita tidak sempurna, bukan tuan-tuan saja, saya sendiri, ustaz-ustaz sendiri mesti ada kekurangan sebagai manusia. Dan inilah waktunya untuk kita ambil kesempatan merubah diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah dengan penjelasan yang saya harap ini dapat menjadikan sebab kepada kita menjadi asbab untuk menjadi lebih baik, agar supaya kita sentiasa istiqamah. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat ini sampailah sama ada matahari dah terbit daripada barat yang menunjukkan bahawa ia tanda kiamat yang kubra, ataupun yang kedua adalah disebabkan oleh hadirin wal hadirah hafizakumullah, iaitu apabila nyawa kita, roh kita dah sampai kepada pengakhirannya dan barulah pintu taubat tersebut tertutup, maka tidak ada kata terlambat. Kita semua iktiraf kita banyak dosa, dengan harapan insya-Allah Allah SWT anugerahkan kita dengan taubat. Saya akhiri kuliah subuh pada hari ini. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.